Your team is banning. When the body suffers, your team the spirit blooms. Dan selamat datang dan salam sejahtera bersama kita dengan kali ini buat batch yang kedua. Gear 5 persenjawa G5P bakal menentang Ryoki Tenkai Kondentrasi RTK. Buat batch yang kedua ini masih lagi kita pada hari ini melakukan ban yang pertama. Benedetta terus akan di-ban menghalang Almu Diesel untuk terus menggunakan hero kesayangannya pada hari ini. I do what I want to do. Ban yang kedua, hero di-ban. Masing-masing melakukan pembanan hero terhadap favorite hero kalau kita lihatkan daripada match yang dilihat sebelum ini. Buat pick yang pertama Ghost. Adakah Ghost akan memilih Selena buat match comeback yang akan dilakukannya dalam tournament Fun Scream di Victor Mobile Legends 2024 pada hari ini? Terus Razashe akan menampilkan hero baru, chip yang akan digunakan dalam match yang kedua ini. Ya, kita dah look for me terus mengambil Nana untuk mengawal juga mid lane. Tapi dua match sebenarnya mungkin kita buat anggapan bahawa Kadita akan roaming di sekitar Land of Down. Mungkin kita masih mengharapkan keputusan begitu daripada pasukan RTK. Lepas kita akan Novaria diambil seterusnya oleh Hatoro. Ghost and Green Diva. I'm born with talent. Pick Jones. Let's go. Your team is banning. Diambil begitu saja oleh pasukan RTK, sedangkan pasukan G5P nampaknya tampak lebih ready go. Your team is banning. Tapi Nana akan Layla di ban sebenarnya. Saya tak tahu kenapa Layla di ban. Mungkin pasukan RTK mereka takut sebenarnya dengan damage Layla yang agak besar ataupun sakit sebenarnya Layla ni kalau di akhir game. Adakah Tigreal akan diambil? Sebab ketidakkan memang sebenarnya ada dua match, tapi mungkin kalau Perudu Hitam ingin melakukan roaming di sekitar Land of Down, tapi pilihan untuk Esmond dan Sajol akan terus mengambil Tigreal. Perudu Hitam dan juga Lupami, mereka perlu membahagikan urusan mereka. Adakah kedua-duanya akan mengambil mid lane ataupun Lupami dan Perudu Hitam perlu menukarkan role mereka, sama ada mengambil mid lane ataupun roaming di sekitar dapat memberikan support pada Pichun di bahagian goal line. Amo Diesel, pick yang terakhir. Terus kita akan Johit dikeluarkan ketika ini. Hayabusa. I see lots of prey. Nampaknya kita perlu lebih memandang ke hadapan sebenarnya. Apakah rancangan ataupun yang akan dilakukan pasukan RTK untuk mempunyai dua roaming ataupun penggunaan Kadita dan juga Nana ada bermain sebagai mage ataupun Kadita akan tetap untuk roaming di sekitar Land of Down. Baiklah, buat batch yang kedua pada hari ini, kita dah bakal menyaksikan Gear 5 persenjawa G5P bakal menentang Ryoki Tenkai Kondentrasi RTK yang menampilkan 10 pemain utama merebut gelaran pemenang untuk terus ke Grand Final
Scream Fun Divito 2024. Dari itu tanpa buang masa, mari kita bersama-sama sedih sahaya tersalah-salahkan, cermin muka jatuh berderai. Match kedua pembuka permainan. Pasukan mana bakal berderai? Mari bersama-sama kita saksikan G5P menentang Yoki Tenkai Kualisasi RPG buat match yang kedua di Land of Dawn pada hari ini. Kita masih lihatkan kedua-dua bahagian pasukan masih lagi berjaga-jaga dengan Luffy masih lagi berada di hadapan, tapi kita baik silakan agak baik dilakukan sebenarnya apabila Mizuno dan juga Razashi terus untuk mengambil Molten Fiend di bahagian top Land of Dawn. Tapi kita akan sedikit pergelukan berlaku di bahagian mid lane. Image yang agak besar sebenarnya. Terus Molten Fiend diambil begitu saja oleh Mizuno. Dengan berundu hitam memberikan sedikit kemelakan Scramble Crab perlu diambil. Sama juga seperti dia akan apabila Molten Fiend diambil, Thunder Fury dia terus diambil oleh Abu Diesel untuk menaikkan level yang agak tinggi sebenarnya. Lagi belum berlaku, tapi kita akan di bahagian bottom Land of Dawn. 3 pemain daripada pasukan RTK bersiap siaga sebenarnya. Des Rajol berjaya melepaskan Razashi. Masih lagi tiada backup yang perlu dilakukan. 1 by 1 Razashi Des Rajol. Image yang tidak seberapa sebenarnya, tetapi bantu oleh datang pada table. Abu Diesel terus membuka Razashi di dengan Land of Dawn. 1 round first yang dilakukan, berjaya mendapatkan Abu Diesel. Tapi sedikit saja Des Rajol dia menjadi korbankan. Mizu dengan nyawa yang agak rendah sebenarnya ini. 1 persatu pasukan ABB bakal dikorbankan buat yang kalinya. Dan Abu Diesel berjaya menewaskan Mizuno dan mendapatkan 2 kill untuk masa itu. Dia memang double kill yang sebenarnya dapat diambil oleh Abu Diesel. Tapi terus Nozvaria menamatkan keputusan itu kepada Abu Diesel untuk terus melenyapkannya daripada map. Ya, penggunaan yang agak baik dilakukan oleh Des Rajol untuk mendapatkan 2 kali berturut-turut sebenarnya. Apabila Razashi akan terus diberikan tumpuan di bahagian DS Clan, rasanya Razashi perlu memainkan gameplay yang lebih baik sebenarnya apabila tidak selalu ke hadapan dan memberikan support kepada marksman di bahagian Golan. Tapi kita akan ada sedikit pergulutan sebenarnya yang berlaku. By one diberikan di meja agak besar sebenarnya, tapi Ghost terus recall, berjaya keluar daripada agak baik permainan yang gameplay yang dilakukan oleh Ghost sebenarnya. Dan apabila berundu hitam cubaan untuk mengenakan ulti skill tapi tidak berjaya untuk dilakukan oleh pasukan, tapi kita akan terus dikorbankan. Razashi kematiannya yang kedua berturut-turut seawal minit ketiga ini. Perlu terus diberikan tumpuan, tapi kita akan dibagi tolong. 1 persatu pasukan RBT. Berundu hitam dikorbankan begitu saja. Kita akan sedikit berlukan berikan Bavaria cubaan melepaskan diri mendapatkan The Oracle Blade. Juno berjaya mendapatkan bantuan. Dia akan satu penggunaan Blazer Wave juga mendapatkan satu berdekat Rajol berjaya mendapatkan api, tetapi tidak berjaya mendapatkan tanpa. Berundu hitam datang daripada kepada berjaya mendapatkan Razashi. Adakah Razashi akan dikorbankan? Sedikit sahaja lagi nyawa yang perlu dilakukan sebenarnya oleh berundu hitam. Bahkan Razashi nyawanya agak rendah sebenarnya, tapi berundu hitam mungkin tidak yakin dengan ulti yang dilakukan oleh olehnya seperti tadi. Hampir sahaja Razashi akan mendapatkan kematiannya yang ketiga berturut-turut dalam match kali ini. RTK look for me.
mereka perlu hati sebenarnya dengan penggunaan ulti yang dilakukan oleh Drake Escajol boleh memusingkan keadaan pasukan RTK dan pasukan G5P perlu lebih agresif agar mereka tidak bisa keluar. Tapi ketika ini satu persatu pasukan RTK berada di bawah. Rajasi terus mengarah ke hadapan, berjaya melakukan stun. Abu Dizil akan stun ketika ini, tapi kita akan look for me. Kita lagi Blessing Morina berdia. Drake Escajol akan dikorbankan. Buat yang terakhir, pasukan RTK mereka ditekan sebenarnya oleh pasukan G5P. Kalau kita lihatkan di strategi dan sudah dan Fury terus diambil Charlotte dan bola turtle ini akan mula diberikan tumpuan dan akan disapu bersih oleh Muzuna. Dan begitu saja buat turtle yang kedua ini untuk pasukan G5P mendapatkan turtle yang kedua. Kacau akan taruh digesah. Abu Dizil dimobiliskan, tapi satu persatu aksi boleh dibuka. Picon sedikit satu damage yang perlu dilakukan oleh pada kaca, tapi pantang boleh diberikan. Zaki berada di belakang, tapi mereka berada di semua. 4 orang pemain berada di bahagian bottom untuk memberikan support kepada Marksman. Silakan damage agak besar diberikan oleh Zaki, tapi nanti lagi berada dengan Picon. Dia Rajul artinya ada juga akan memberikan sedikit gerakan. Mungkin mereka yang masih ditunggu sebenarnya dalam beberapa saat lagi bakal memberikan damage yang agak besar. Tapi kita akan Muzuno agak berdepan dengan Abu Dizil memberikan sedikit damage. Abu Dizil dengan damage dia berjaya akan cuba mencari Abu Dizil, tapi dia Muzuno sedikit saja Rajul berjaya mendapatkan kedua-dua pemain. Mereka tidak sedar masih lagi dikejar Rajul. Alangkah rugi sebenarnya penggunaan ulti yang agak baik dilakukan oleh DS Rajul untuk mendapatkan kedua-dua Mizuno dan juga Rajashi. Tetapi mungkin Pichun kurang taker sebenarnya dengan keadaan semasa. Tapi kita akan di bahagian midland terus akan di split push. Penggunaan Abu Dizil berada di bahagian tengah akan dikejar begitu sahaja oleh Ghost. Kerutan yang berlaku dapat kita lihatkan dan berdudu hitam berjaya mengorbankan Novaria. Ya, kalau kita lihatkan penguasaan daripada segi goal itu sendiri, pasukan G5P dengan 19k goal base berbanding pasukan RTK 18.5k, ini menunjukkan bahawa penguasaan gol yang agak baik sebenarnya dilakukan oleh pasukan G5P. Mereka perlu lebih berhati-hati sebenarnya pasukan RTK dengan keadaan Rajashi yang sentiasa mantap melalui teleport. Mereka perlu berjaga-jaga. Tapi kita akan satu persatu ketika ini berada di bahagian bawah. Rajashi masih lagi bergerakan, mana kacau menggunakan ulti mobilize. Dan ada lagi mode blessing buat Lufomi. Lufomi akan korbankan itu saja. Kill yang pertama ketika ini dapat dijaga, tapi memang kacau terus menggersak. Ghost berjaya mendapatkan di atas show bakal dikorbankan. Dan pasukan RTK mereka kehilangan dua pemain utama mereka, iaitu Lufomi dan juga DS Rajul yang boleh memberikan damage yang agak besar. Dan kita lihatkan terus outer turret di bahagian midland akan dimusnahkan begitu sahaja. Dan di bahagian turtle ketika ini berlaku sedikit pertempuran satu persatu pasukan RTK. Rajashi memberikan stun, berjaya mendapatkan rasa kabur Dizil, tapi akan Lord. Kita turtle yang berada di bahagian bawah, satu pergerakan Mizuna sudah membuka aksi akan mencari kill yang akan dimatikan, tidak sampai dibakar dan berjaya sebenarnya. Buat turtle yang ketiga ini berjaya mendapatkan DS Rajul. Satu persatu pasukan RTK dikorbankan begitu saja, meninggalkan beberapa pemain saja sebenarnya. Bottom ini turret di bahagian lane of down ketika ini, tapi sedikit pendudukan berlaku dengan berdudu hitam berada di bahagian bawah. Kita akan naik bahagian terakhir berdudu hitam. Sedikit lagi Mizuno akan dikorbankan. Berdudu hitam berjaya mendapatkan kill yang pertama setelah mendapatkan killing spree yang agak baik sebenarnya dilakukan oleh berdudu hitam untuk mengorbankan Mizuno di saat nyawa-nyawa yang terakhir. Ya, penggunaan ulti yang agak baik dilakukan oleh berdudu hitam untuk mengelakkan Mizuno terus mendapatkan kill yang berterusan. Tapi kita akan di bahagian bawah berlaku sedikit pertempuran 4 pemain pasukan RTK
berada di bahagian bawah berhadapan 3 pemain daripada Rajashi. Akan mengenakan stun kepada DS Rajul. DS Rajul ketika ini perlu ditahan. Membiarkan Zika. Tapi dia akan kena turun balik bahagian bawah. Lupomi akan di-stun ke gigi. Picul. Dia menjadi korbankan. Lupomi mendapatkan wadah blessing. Double kill saja. Dan DS Rajul akan dikorbankan oleh Rajashi. 3 pemain yang ditumbangkan sebenarnya perlu lebih berwaspada sebab kita akan apabila Rajashi menggunakan skill keduanya untuk menstankan DS Rajul, mereka perlu melakukan keadaan yang lebih berwaspada dan berjaga-jaga. Tapi berdiri hitam begitu saja berjaya mengorbankan Man Kaca yang melakukan split push di bahagian bottom lane of down. Ya, Man Kaca memang berada pada keadaan terbaik untuk melakukan split push dengan penggunaan item yang perlu dilakukan oleh pasukan ini. Dan kita lihatkan emblem yang mula ditunjukkan, penggunaan Out of Land, dan Ghost berjaya menghapuskan Abu Diesel di bahagian top lane of down. Tanah Fira akan diambil begitu saja oleh Mizuno. Bench yang agak besar sebenarnya diberikan oleh Novaria. Mizuno berada di bahagian bawah, cuba mengumpan Pichun dekat penggunaan ulti. Sedangkan Man Kaca melakukan split push di bahagian bawah bottom untuk memusnahkan auto turret pasukan G5P. Mereka agak baik sebenarnya untuk melakukan serangan balas apabila dilakukan ambush oleh pasukan RTP. Tapi kita lihat di bawah ketika ini satu persatu Abu Diesel akan berhadapan cuba mempertahankan auto turret. Tapi kita akan satu persatu Rajashi cubaan menjaga pakai stun yang agak baik sebenarnya. Berisi hitam berada di bahagian bawah, berjaya menggunakan RT dan kill yang pertama. Ghost dikorbankan begitu saja, tetapi Man Kaca dapat berkata Rajul perlu hitam akan dikorbankan. Satu persatu pasukan Abu Diesel perlu hitam, double kill sebenarnya. Abu Diesel, Man Kaca perlu dikorbankan begitu saja. 2 berbalas 2, 3 pemain pada setiap Anti-K dan juga G5 dikorbankan untuk memberikan damage yang agak lebih besar. Kita akan penggunaan Bona Blessing yang dapat menyelamatkan Luke Fomi daripada terus dibunuh dan dikill oleh pasukan G5. Toro sedikit saja lagi nyawa Luke Fomi. Abu Diesel agak diberikan sedikit paksa perpasang balik pasukan G5P cuba mengenakan Rajashi. Masih lagi mencari luang DS Rajul. Kita mengharapkan satu moment yang agak baik dilakukan oleh DS Rajul untuk mendapatkan win. Mungkin dengan penggunaan arti yang sama yang dilakukan oleh DS Rajul untuk mendapatkan ke-5 pemain seperti yang dilakukan dalam match sebelum ini. Tapi terus Rajashi pekan dengan dia. Abu Diesel berjaya mengelakkan pertempuran yang akan berlaku di bahagian bawah. Rajul masih lagi berjaga-jaga. Tapi kita lihatkan Lord mula diberikan tumpuan pasukan G5P. Mereka akan mengambil Lord ini. Adakah pasukan RTK? Mereka perlu cepat ke mereka ingin Lord ini tidak jatuh ke tangan pasukan yang salah. Sedangkan kita lihatkan Man Kaca lebih jaga besar saja. Dan begitu saja Lord akan dicekal. Retribution dipakai oleh Mizuno. Berjaya mendapatkan Lord bagi pasukan G5P. Ya, kalau kita lihatkan daripada segi permainan itu sendiri, pasukan G5P mempunyai agak peluang yang agak baik sebenarnya untuk mereka menamatkan permainan ini dengan satu kali lot. Tapi kita akan Rajashi berjaya Abu Diesel bahagian bawah. Kita terus memberikan dengan Athena dulu mula diberikan kesan
Diesel, damage yang agak besar diberikan oleh Nurul Zahria. Tapi Lord belum akan sampai ke sini. Pasukan RTK mereka belum bersedia. Cicul berjaya mendapatkan Lord akan mengambil kawasan kristal. Satu persatu maka RTK berada betul cuba bertahan Lord. Tapi masih Raja Syih berjaya mendapatkan picu. Satu persatu. Tapi kita akan kristal boleh berikan sempat. Kita akan Mizuno berjaya mendapatkan Bobby. Boleh berhenti dah tak ada lagi. Tapi pasukan RTK mereka berjaya menghapuskan mengkaca akan Cobra kami saja. Dan Raja Syih dikorbankan gitu saja. Taju Ria itu yang dapat digambarkan sebenarnya. Mereka perlu lebih berjaga-jaga sebenarnya jika mereka ingin menamakan match ini buat lot yang pertama. Sebenarnya lot yang agak baik sebenarnya dilakukan apabila mendapatkan lot. Tapi pasukan G5P mereka perlu berjaga-jaga sebenarnya sebab mereka ada the extra jolt dengan penggunaan RT dan juga RT yang dibuka oleh Pichun boleh menyebabkan keputusan ini mungkin berbalik. Ghost berada di bawah, berjaya sedikit saja lagi mendapatkan Pichun. Ulti telah dibuka. Tak ada lagi skill untuk Ghost. CD-nya agak rendah sebenarnya. Sebab dengan Hotaru berjaya mendapatkan sedikit damage yang dilakukan kepada DS Rajul. Tapi Award Diesel datang entah daripada kepada. Sebab mendapatkan Hotaru tidak dapat berjaya dilakukan. Mizuno menghapuskan Scavenger Crab untuk mendapatkan sedikit buff damage yang agak besar. Dan Mortilfian akan terus disapu oleh Mizuno di bahagian top Land of Down pada kali ini. Ya, match yang agak memasuki minit ke-16 ini memangnya agak keras sebenarnya. Jadi saya rasa pasukan G5P mereka perlu berjaga-jaga dengan damage yang agak besar mungkin dilakukan oleh Pichun upload di late game ini. Mereka perlu lebih bersiap-siaga dan bersedia-sedia. Adakah mencari ruang yang sepatutnya yang boleh dilakukan. Sekali lagi pasukan RTK dan Blue Minion akan memasuki kawasan kristal. Masih dengan Dino tidak dapat mampu berjaya. Mereka masih lagi menuju ruang-ruang liku dan sebagainya. Desa Rajul masih lagi bersedia. Ada lagi Red, ada lagi Blue Minion untuk pasukan G5P. Mereka perlu, saya rasa mereka akan menunggu lot yang seterusnya akan spawn dalam masa 4 saat lagi saja. Jadi pasukan G5P akan mengambil peluang ini untuk terus untuk menghapuskan immunity rate untuk pasukan RTK. Tapi Raja Syih berada di bagian bawah. Oh, penggunaan RT yang telah dilakukan di atas Rajul. Tiada lagi RT yang akan dilakukan. Mungkin ini peluang yang akan baik dilakukan ketika ini. Mizuno akan masuk. Jadi Bukit Hitam akan menggerakkan RT. Berjaya mendapatkan satu-persatu pasukan. Tapi di menyerang besar yang diberikan oleh Mizuno. Mereka masih lagi lot agak terkangkang luas sebenarnya untuk pasukan untuk pasukan G5P mungkin boleh mendapatkan lot, tapi rasanya mereka akan lebih bersedia untuk memberikan terus Blue Minion untuk diambil mudah oleh pasukan RTK. Tapi kita lot ini akan terus diambil oleh pasukan G5P, sedangkan pasukan RTK sendiri akan terus akan memberikan tumpuan pada itu. Raja Syih dalam harapan dia akan dikorbankan begitu sahaja. Raja Syih dikorbankan oleh Award Diesel walaupun lot dapat mungkin akan dapat diambil oleh pasukan G5P, tapi pengorbanan yang dilakukan oleh Raja Syih untuk terus memberikan untuk mengalih perhatian pasukan RTK daripada terus ke lot yang kedua dalam minit ke-18 ini. Pasukan G5P mereka yakin mungkin dengan lot yang kedua ini dapat menamatkan terus permainan, tetapi dengan 4 berlawan 5 sebenarnya mereka perlu lebih berjaga-jaga dengan The Extra Joe yang masih lagi dengan penggunaan RT akan mendapatkan damage yang agak besar sikit dia. Mereka terus lekat. Dan Lord bakal memerdekakan kristal pasukan RTK. Mereka akan terus mempertahankan bus mereka. Satu persatu pasukan RTK berada berdekatan terbaik kita akan, tapi berada di bagian bawah. Mereka akan memasuki bila masa sahaja. The Extra Joe masih lagi aktif dengan RT terbuka. Mereka akan cuba mendapatkan dan kita akan akan memasuki kawasan base. Satu persatu Mizuno cuba keluar, tapi bola akan dibuang begitu saja. Mizuno menjatuhkan satu persatu pasukan RTK akan dikorbankan. Tapi akan dibuang terisi The Extra Joe menyalahkan kedua pemain. Satu persatu The Extra Joe dia mendapatkan Mizuno sedikit saja lagi akan dikorbankan. Double kill, Perudu hitam sudah mendapatkan double kill untuk pasukan RTK.
Ya, sekali lagi kita lihatkan sebenarnya walaupun lot telah disingkir oleh pasukan G5P, tetapi pasukan Arcade terus bertahan kalau kita lihatkan dengan penggunaan immortality walaupun dipecahkan oleh Hotaru pada awal permainan, tetapi mereka masih lagi mampu untuk melakukan, mungkin ini comeback yang agak baik sebenarnya yang boleh dilakukan oleh pasukan RTK. Yang mereka memanfaatkan 5 berbalas 3. Berjaya mendapatkan Juno, agak skill pertama di match yang agak diberikan kepada ni. Pasukan RTK akan terus bertahan sedangkan di bawah di bahagian dalam bottom Thunder Henry akan terus disapu bersih oleh Mizuno. Ya, buat match yang kedua ni sebenarnya agak lama ya. Kita akan dah mencecah hampir ke match 20 minit. Rasanya dalam 20 minit ni memang kedua-dua pemain atau enemy akan lebih keras sebenarnya. Jadi pastinya pasukan G5P ingin menamatkan permainan lebih awal jika mereka tidak ingin melakukan pasukan JP. Tapi kita akan debate agak besar dilakukan. Abu DJ berjaya mengeluarkan debate. Syarah Jashi berjabatkan debate juga kita di bahagian bawah. Guna konsil The Extra Jol berjaya mendapatkan satu tak nampak benda je. Tidak mengena sebenarnya penggunaan arti oleh The Extra Jol untuk mendapatkan kedua-dua pemain. Tapi kita keluar telah hidop. Dah jadi tanya agak baik berdaya. Kalau kena The Extra Jol dulu hitam sedikit saja lagi, tapi flanker pada Hotaru. The Extra Jol dikorbankan begitu saja. Penggunaan flanker agak baik sebenarnya dilakukan oleh pasukan oleh Hotaru sendiri untuk terus meng-knock-outkan saja. Itu jelas saja antara yang penting. Takak Bridget salahkan apa? Dia terperdekat di Allah. 3 bermain pasukan RTK. Mereka perlu mempertahankan di base dan kelot akan muncul pada bila-bila masa saja. Perlu hitam perlu keluar, sedangkan Rajaki akan menggunakan skill di base, tapi akan boleh lagi terus menyebabkan Rajaki bertukar kepada anak. Penggunaan hati berjaya mendapatkan Lupomi berjaya mendapatkan Hotaru, tapi kita akan ditumpuan boleh diberikan, dan Kristal berjaya mendapatkan oleh pasukan G5P dalam match yang kedua ini. Victory! Ya, penggunaan jangan kami tanya kami ucapkan kepada pasukan G5P. Dan telah ditentukan sudah buat match yang kedua yang diadakan pada malam ini. G5P menentang RTK berjaya didominasi seterusnya. Tumpuan yang diberikan Kristal oleh Man Kaca berjaya menamatkan permainan buat match yang kedua ini, dan telah ditentukan bahawa untuk Grand Final kita akan berdepan dengan pasukan Gear 5 persenjauhan G5P menentang penunuh bangsa Albana PBA pada malam ini.